Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, buat pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kepada kita hidayah serta taufik. Yang mana hidayah dan taufik ini membantu diri kita untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat untuk besar juga selain daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam, iaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi salah seorang daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada malam ini kita teruskan kembali pengajian kitab kita, iaitu kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Biasa kita ngaji kuliah subuh hari Sabtu, tapi hari ni ayah cik minta ganti. Jadi insyaAllah kita teruskan kembali bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kitab yang mana menceritakan tentang peribadi agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum thalathatul khisal, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahlul baitihi wa qiraatul Quran." Apa kata Nabi? Itu ajarlah anak-anak kalian tiga benda. Apa dia? Yang pertama sekali adalah ajarkan anak kamu ini mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajarkanlah anak kamu mencintai ahli bait, yakni ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ajarkanlah kepada anak kamu ini untuk membaca Al-Quran ataupun menghafaz Al-Quran. Maka bagaimana kita nak ajar kepada anak-anak kita tiga benda ini? Tidak lain tidak bukan kitalah yang terlebih dahulu untuk mempelajari. Yakni kita pergi berteleku, duduk masjid, duduk dengar ceramah-ceramah berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita belajar terlebih dahulu, barulah kita ajar kepada anak-anak kita, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian yang telah lepas kita habis sampai ke bab 20, iaitu bab pada menyatakan tentang kain penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita teruskan kembali bacaan syama'il kita pada bab yang ke-21. Babu ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-21, bab pada mendatangkan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk? Duduk sila ke? Duduk tah belakang, nyanda tah belakang ke? Duduk tokak ke? Bagaimana? Maka di dalam hadis-hadis yang akan datang cerita kepada kita bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Memang duduk ni mendaharu. Kok pandailah kita nak duduk mana? Nak duduk sengit tepi ke? Nak duduk janda ke mendaharu. Tetapi apabila kita duduk sebagaimana duduknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
liiqtida, yakni nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka duduk kita itu mendapat ganjaran. Kenapa? Kerana kita telah mengikuti sunnah, mengikuti, mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang kita akan baca pada malam ini iaitu bab cara Rasulullah duduk. Hadis yang pertama, kalau dalam kitab ni hadis yang ke-127. Maknanya daripada mula-mula dah kita belajar kitab ni dulu, lebih kurang 126 hadis dah kita baca. Banyak dah hadis. Ada hadis yang pertama pada malam ini, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Haddatsana Abd bin Muhammad حدثنا عبد محمد حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت المخرمة. Hadis ini diriwayatkan daripada Qailah binti Makhramah. Maka Qailah binti Makhramah ini adalah di antara sahabat perempuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga di antara perempuan-perempuan yang meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Siapa yang melihat ni? Iaitu Qailah binti Makhramah. Qailah ni melihat Rasulullah duduk dalam masjid. Masjid mana? Iaitu kalau di dalam matan ini menyebut fil masjidi, maka kata ulama kalau disebut fil masjidi dengan makna Masjid An-Nabawi, jadi masjid Nabi. Dia melihat Rasulullah duduk di dalam masjid. Wa huwa qa'idun kurfusa, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk kurfusa. Bagaimana duduk kurfusa? Iaitu duduk dalam keadaan merampakkan kedua-dua paha ke perut beliau. Bagaimana? Macam ni. Buat naik lutut, duduk gini. Duduk gitu. Sama ada dia tutup dengan tangan gini, ataupun dia memakai kain serban, kain ridak ni, buat balik ke belakang. Maka kedua-dua jenis duduk sedemikian dinamakan duduk al-kurfusa. Qalat, maka Qailah binti Makhramah ni pun berkata, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mana beliau melihat Rasulullah duduk dalam keadaan kurfusa, duduk gitu, mutakhashshi'a fil jilsati, maka aku melihat seolah-olah Rasulullah duduk dalam keadaan sangat khusyuk. Ur'idtu minal faraqi, dan aku menjadi gemetar. Kerana apa? Kerana takjub. Dia merasa takjub melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sedemikian. Yang pertama sekali dalam hadis ini nak cerita kepada kita bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, iaitu duduknya al-kurfusa, yakni merapatkan kedua-dua paha ke perut beliau. Dan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sedemikian, maka beliau berkata seolah-olah dia melihat dari jauh Rasulullah ni duduk dalam keadaan sangat yang khusyuk, mutakhashshi'a, sangat yang khusyuk. Maka ada kata ulama yang lain bahawa mutakhashshi'a ini adalah wazan yang mana menunjukkan bahawa Rasulullah buat khusyuk. Namun kata ulama yang lain kata bahawa Nabi ni memang khusyuk dah, tak perlu dah kepada buat khusyuk. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kehidupan dia ni apa jua amalan yang dia buat sangatlah khusyuk dan juga bertawaduk. Adakah ada perkara-perkara yang Nabi buat tak khusyuk? Maka apabila kita teliti, ada salah satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak khusyuk.
iaitu peristiwa ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat 4 rakaat, sama ada solat itu solat Zuhur ataupun solat itu solat Asar. Maka ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedang solat, ketika rakaat yang ketiga Nabi bagi salam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, pergi duduk tepi. Kemudian ada seorang sahabat Nabi ni mari kat Nabi, tanya Nabi, "Apa sembahyang 3 rakaat?" Barulah Nabi ni perasan, oh rupanya dia sembahyang 3 rakaat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sambung semula. Sambung 1 rakaat, lalu Nabi buat sujud sahwi. Maka kata ulama, kalaulah tidak kerana lupa ataupun tidak khusyuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat ini, maka kita pada hari ini tak adalah berlaku pensyariatan sujud sahwi. Sebab apa? Sebab sujud sahwi ni dilakukan sama ada seseorang itu tertinggal rakaat ataupun terkurang rakaat ataupun tertinggal benda-benda sunat di dalam solat. Kemudian duduk kurfusat ini juga ketika mana sahabat perempuan ini Qailah ini melihat Nabi sedang duduk sedemikian, ur'idtu minal faraqi. Dia kata dia ni seolah-olah menjadi gementar. Kerana apa? Kerana takjub melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat ini melihat Nabi rasa takjub? Maka kata ulama, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki rohani yang sangat tinggi, roh yang sangat tinggi. Sebab itu bila mana orang melihat dia, orang rasa takjub, terpegung, dan juga orang rasa segang. Sebab itu kita melihat sahabat-sahabat bila dia dengan Nabi, maka dia akan tunduk. Sebab apa tunduk? Sebab segang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi sahaja pun rasa segang dah. Sebab itu ada kisah orang yang bukan Islam, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada kuda pun menyebabkan dia ni masuk Islam. Baru tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok tengok lagi akhlak Nabi, percakapan Nabi, tengok Nabi pun menyebabkan dia ni masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi, diriwayatkan daripada Abbad bin Tamim daripada bapa saudaranya iaitu Abdullah bin Zaid. Katanya annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, yakni sedang berbaring berlunjur fil masjid, di dalam masjid, yakni di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, dan sebelah kaki beliau, yakni kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di atas kaki yang sebelahnya lagi. Maka di dalam hadis ini cerita kepada kita, di antara cara yang kedua Nabi duduk. Yang pertama Nabi duduk kurfusa. Yang kedua Nabi duduk dalam masjid dalam keadaan mustalqiyan, yakni duduk dalam keadaan baring berlunjur kaki depan. Dan kaki yang sebelahnya diakak letak kaki sebelah lagi. Kaki kanan letak belah kiri. Maka kata ulama bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pun berlunjur letak kaki atas kaki kiri di hadapan para sahabat. Lalu bagaimana para sahabat meriwayatkan hadis ini? Yakni kita melihat bahawa adanya lafaz ra'a, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, yakni melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar. Sahabat ni ada duduk luar masjid dan Nabi ni ada dalam masjid. Maka ketika itu Nabi ni duduk berlunjur kaki. Kemudian kata ulama lagi, kedua-dua ni adalah
jenis cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk. Berkenaan dengan al-kurfusa itu tadi, iaitu Nabi duduk dalam keadaan merapatkan peha ke dada, maka kata ulama bahawa ini adalah al-jilsatul Arab, iaitu duduk sebagaimana duduknya orang Arab. Sebab apa? Sebab orang Arab ni suka duduk keadaan sedemikian, duduk kurfusa ini. Namun dalam beberapa keadaan maka ia menjadi makruh. Sebagai contoh, duduk yang sedemikian, duduk kurfusa saya tunjuk tadi tu, saya tunjuk sekali lagi, duduk yang kurfusa begini, buat rapat gini, maka duduk sebegini menjadi sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam beberapa keadaan ia menjadi makruh. Sebagai contohnya, duduk dalam keadaan orang tok khatib bagi khutbah, maka duduk yang sedemikian dimakruhkan. Yang kedua, sama ada duduk kurfusak ke ataupun duduk baring ke, belunjuk kaki ke depan di dalam masjid, maka ini dibolehkan. Tetapi sekiranya dalam majlis ilmu, maka ini lebih kurang kepada tidak beradab. Dalam majlis ilmu, ustaz-ustaz ngajar ke, tak, maka siapa duduk yang sedemikian, maka seolah-olah dia duduk dalam keadaan tidak beradab. Mungkin ada setengah asatizah ataupun ahli ulama, mereka ni dok cakna, dok kisah mana benda-benda tu. Tapi ada setengah yang lain, mereka ni cakna. Sebagai contoh Syekh Nuruddin hok mari seumur Terengganu tu kan, dia ni bila ngajar memang dia terlalu syadid berkenaan dengan adab. Dia tekankan sangat berkenaan dengan adab. Saya ingat suatu dulu dekat Yusing, tak silap saya, sahabat saya kita, masa dia tengah Syekh Nuruddin duk ngajar depan, dia nak pergi dah duduk sila lama kan, nak buat straight kaki. Syekh Nuruddin pun nampak dia, tegur dia, kuah, kena nampak kuah gitu je. Sebab apa? Sebab Syekh Nuruddin ini sangat mementingkan adab di dalam majlis ilmu. Okey, habis berkenaan dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk. Kemudian disebut lagi oleh ulama berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berbaring berlunjur itu. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berbaring berlunjur itu menunjukkan bahawa yang pertama, harus bagi seseorang duduk berbaring dalam masjid. Dan yang kedua, apabila berlunjur dalam masjid, maka hendaklah dia ini menjaga auratnya. Tak takut berlunjur sangat sehingga ternampak aurat dia, maka ini dilarang. Sebab itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bagi dalam masjid ini bukanlah satu benda yang dilarang. Sebab apa? Sebab kita lihat ada setengah-setengah daripada kita duduk bagi dalam masjid. Tak. Dan ada juga yang jenis AJK masjid jenis keras sikit. Tak, dia duduk marah orang bagi dalam masjid. Tak. Duduk rumah bagi, duduk sejik bagi kau. Nak jadi apa pun ni? Tak, duduk bagi semua. Maka kita relax lah. Relax je. Sebab apa? Kita tahu dah adanya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahawa Nabi itu sendiri pernah duduk berbaring berlunjur di dalam masjid. Kemudian kita lihat lagi bab berlunjur ni juga ada setengah yang berlunjurkan kaki dia ni ke hadapan ngadap kiblat. Tetapi yang sebaik-baiknya adalah apabila nak baring, hendaklah dia ni duduk sebagaimana ahwalul mait, yakni duduknya orang yang nak mati. Bagaimana? Iaitu ke kanan. Tak, kanan kita dada kita ni ngadap kiblat. Itu yang sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir dalam bab ni, haddatsana Salamah bin Shabib, haddatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani, haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari, an Rubayh bin Abdurrahman bin Abi Sa'id, an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala, daripada Abu Sa'id al-Khudri berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjidi atau fi riwayatin fil majlisi,
Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, yakni masjid Nabi, ataupun dalam riwayat yang lain sebut fil majlisi, di dalam satu majlis, ihtaba biyadaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan duduk dalam keadaan ihtaba biyadaihi. Ihtaba hittatul arab, kata ulama, ihtaba hittatul arab. Duduk ihtaba ni adalah dinding bagi orang Arab. Apa dia ihtaba? Iaitu makna dia lebih kurang sama juga dengan kurufusa. Duduk sebagaimana ia peluk lutut dia. Duduk macam tadi peluk lutut. Sama ada dia peluk dengan lutut ataupun dia ambil kain ridak dia ni dia peluk gitu. Buat nahang belakang. Maka ada satu kisah yang diceritakan oleh Maulana, seorang daripada ulama daripada India, berkenaan dengan cara Nabi duduk kurufusa ini. Satu ketika Nabi SAW ni bila mana ibu dia ni mati di salah satu tempat yang bernama Abwa. Salah satu tempat di Abwa di Mekah. Ketika itu Nabi SAW berumur 6 tahun. Mak Nabi SAW mati ketika mana dia ni berumur 6 tahun. Nabi ni berumur 6 tahun, dimakamkan di Abwa. Lalu lepas daripada itu dijagalah oleh datuk Nabi. Kemudian bila mana datuk Nabi meninggal, dijaganya oleh Abu Talib, pak saudara Nabi. Lalu satu ketika bila mana Nabi SAW ini nak pulang ke Mekah, lalu Nabi ni lalu di kawasan yang bernama Abwa, yang mana Abwa ini adalah tempat dimakamkan mak Nabi. Ketika Nabi sampai lalu dekat Abwa ni, lalu Nabi teringat akan perkuburan mak dia. Lalu Nabi SAW turun daripada unta dia, lalu berlari. Berlari naik atas bukit. Ada tempat mak dia situ, tempat dimakamkan mak dia. Lalu dia duduk dalam keadaan kurfusa, duduk peluk sambil menangis. Ini di antara dia perkara yang diceritakan oleh Maulana, bagaimana bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika mana dia sedang menangisi, merindui kepada mak dia. Habis berkenaan dengan bab cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Babu ma jaa fi tuqaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada mendatangkan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Ada dua cara bacaan dia, tuqaati, tuqaah ataupun tuqaati, dua bacaan, iaitu tempat bersandar. Iaitu sama ada Rasulullah ni bersandar dekat bantal ke, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandar dekat dengan para sahabat ke, begitu. Kemudian kalau bab yang seterusnya pula lebih kurang sama juga, berkenaan dengan bersandar juga, tetapi lebih kepada cara Nabi tekak. Tak, kita lihat bahawa peristiwa akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah ni sakit. Lalu bila mana Rasulullah nak bangun, nak pergi masjid, maka dia akan tukar, jadi akan berpaut, nak apa orang panggil, nak pegang dengan sahabat dia untuk bangun. Ini kita akan masuk lepas daripada ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama di dalam bab tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Haddatsana Abbas bin Muhammad al-Duri al-Baghdadi, haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala. Daripada Jabir bin Samurah katanya, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi, bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ala wisadatin ala yasari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di atas bantal di sebelah kiri. Yang ni ada bantal sebelah ni, Rasulullah duduk tokak gini, sandar belah kiri gitu. Kemudian hadis yang seterusnya, haddatsana Humaid bin Mus'adatan
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال. Daripada Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith. Di sini Al-Imam Al-Bajuri mendatangkan beberapa faedah, yakni berkenaan dengan Abi Bakrah ini. Kita dapat lihat bahawa perkara ataupun yang mula-mula sekali lahir selepas hijrah ialah Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan yang kedua yang mula-mula sekali lahir di Basrah iaitu Abi Bakrah Nafi' bin Al-Harith, dan yang ketiga yang mula-mula sekali lahir di Habasyah iaitu Abdullah bin Ja'far. Ini di antara faedah yang didatangkan oleh Al-Imam Bajuri dalam kitab beliau. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kabair, mahukah kalian mendengarkan aku memberitahu perihal dosa-dosa yang paling besar? Nabi tengah tanya kepada sahabat, wahai sahabat, nak dengar tak aku nak cerita kamu ni dosa-dosa yang paling besar? Maka kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat pun menjawab, ya, sudah tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Maka Rasulullah kata apa? Di antara dosa yang besar ni, yang pertama di sini Rasulullah sebut isyraku billah, iaitu mensyirikkan Allah, yakni ada Tuhan selain daripada Allah. Wa uququl walidain, dan menderhakai kedua-dua orang tua. Maka dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah, dan dosa besar yang kedua adalah menderhakai kedua orang tua. Kemudian kata ulama, lafaz al-walidain ini bukanlah menunjukkan kepada kedua-dua orang tua sahaja, bahkan menunjukkan kepada wa an a'la, yakni orang yang atas daripada kedua-dua orang tua, iaitu ayah kepada ayah kita, yakni toki kita. Kalaulah perintah untuk memuliakan ayah, untuk memuliakan mak, maka lebih-lebih lagi kita pun kena muliakan juga ayah kepada ayah kita, mak kepada mak kita. Tak, yakni toki kita pun kena muliakan juga. Kemudian maka apa kaitan? Di dalam ada satu kisah, satu hadis Nabi SAW yang cerita bahawa ada seorang sahabat tanya Nabi dak, hok mana perlu didahulukan, mak ke ayah? Maka Nabi jawab kata, mak kamu. Yang kedua, mak kamu. Yang ketiga, mak kamu. Dan yang keempat baru ayah kamu. Maka kata Al-Fadhil Ustaz Nazrul Hafizullahu Ta'ala, di dalam hadis ini terdapat beberapa kesalahfahaman di antara kita, iaitu yang mana yang perlu kita ikramkan, yang mana kita perlu muliakan, adakah mak dahulu ataupun ayah dahulu. Maka katanya bahawa sekiranya di dalam bab nafkah ataupun bab ihsan, bab buat baik, maka hendaklah didahulukan kepada perempuan, yakni hendaklah dahulukan mak kita, buat baik ke mak kita dulu. Tapi kalau bab berkenaan dengan ikram, memuliakan, atau bab berkenaan dengan kena patuh, kena ikut, maka hendaklah kita dahulukan ayah yang lebih utama. Sebagai contoh, kalau kita duk kerja, ada duit, kita bagi anak bini kita, kemudian duit tersebut ada lebihan, hok mana kita nak dahulukan? Nak bagi ke mak ayah kita, nak bagi ke mak kita dulu ke, atau nak bagi ke ayah kita dulu? Ni bab hok anda nak aulakan, nak dahulukan. Memang kita kena bagi belaka, tapi yang paling aula, yang paling perlu diutamakan, maka katanya bahawa emaklah terlebih dahulu, yang diberi emaklah terlebih dahulu untuk kita bagi duit tersebut. Kenapa? Kerana ayah ni, dia ni ada usaha untuk dia cari duit sendiri. Maka
Maka sebab itu apabila berlaku perintah, maka hendaklah yang perlu kita utamakan adalah ayah. Kalau ayah khabar ya, maka ya lah. Kalau ayah khabar ya, mak khabar tak, hok mana kena kita perlu ikut, iaitu ikut ayah terlebih dahulu. Kenapa? Kerana mak ni juga ikut ayah. Tak, mak ni juga kena taat kepada ayah. Maka hendaklah kita sebagai anak ikutlah ayah terlebih dahulu. Kemudian dalam hadis ini lagi sambung lagi. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Katanya pada mula-mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersandar. Wa kana muttaki'an. Pada mula-mulanya Rasulullah sedang duduk, wa kana muttaki'an. Kemudian Rasulullah ni bersandar. Maka kata Syekh Nu'ain Al-Iraqi, katanya bahawa asalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan bersila. Lalu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut dosa yang ketiga ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah kedudukan dia, iaitu duduk sebagaimana duduk di antara dua sujud. Nak kabarnya pentingnya dosa yang ketiga ni, kau kena ingat. Apa dia? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa shahadat az-zur atau qala az-zur. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Katanya bahawa dosa yang ketiga ni apa? Iaitu syahadat az-zur, kesaksian palsu, atau qaulu zur, ataupun berkata-kata dusta. Qala, maka beliau terus pun mengulangi kata-katanya, yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Ini dosa yang ketiga ni Rasulullah sama ulang, syahadat az-zur, syahadat az-zur, syahadat az-zur. Kemudian sehinggalah para sahabat ketika itu berkata di dalam hati dia, mudah-mudahan beliau berhenti bercakap. Maka Nabi ulang semua lafaz-lafaz ini. Kemudian tiba-tiba sahabat ni minta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Bukanlah nak bagi tahu di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sahabat itu tadi kurang ajar dengan Nabi, iaitu sebab nak suruhnya Nabi berhenti bercakap, tetapi kerana terlalu kasihan kepada Nabi sebab ulang banyak sangat lafaz tersebut. Nak katanya di sini syahadatuz zur ini, kesaksian palsu ini, merujuk kepada dosa yang sangat besar yang semua Nabi ulang-ulang. Kemudian kata ulama daripada hadis ini, harus kita duduk ketika mana mengajar dan zikrullah dalam keadaan muttaka, yakni duduk dalam keadaan bersandar, dan ianya tidak menafikan hormat terhadap ilmu tersebut. Sebab itu ada ulama yang mana menyandar ketika mana dia ni mengajar, dan apabila mereka ni tengah-tengah mengajar, mereka ni sebut nama Allah dan sebut nama Rasulullah, maka mereka ni akan duduk molek. Tak, tengah-tengah cakap, tiba-tiba bila sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah, mereka ni akan duduk molek. Kemudian hadis yang seterusnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Syarik an Ali bin Aqmar an Abi Juhaifah qala. Hadis riwayat daripada Abi Juhaifah, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, amma ana fala aqulu muttaki'a. Rasulullah berkata, sungguh aku tidak makan sambil bersandar. Maka ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah makan, Rasulullah tidaklah bersandar. Maka bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan? Iaitu kata Syekh Nu'aim rahimahullahu taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dalam keadaan duduk muttaqi'ah. Yakni duduk lebih kurang kaki belah kiri disilangkan alik dalam, kemudian kaki alik kanan rapat dahu, rapat dada. Tak macam ke kita makan ramai-ramai dalam talang tu kan,
biasa tengok selesai tabligh ke makan gitu. Kaki lipat alik dalam buat panjang gitu. Kata ulama, kenapa makan angkat kaki sebelah? Yang pertama kerana akan membuatkan seseorang itu makan lebih sedikit daripada makan duduk dalam keadaan bersila. Yang kedua kerana apa? Kerana mudah apabila selesai makan untuk bangun. Dan kata Imam Al-Bajuri rahimallahu ta'ala, bersandar ke kiri, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fala aqulu muttaqiyan, ini Nabi ni tidak makan sambil bersandar. Ini maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tidaklah bersandar ke kiri. Tidak bersandar ke kiri, nyandar duduk kiri gitu, tak makan gitu. Kerana apa? Kerana kita lihat ada riwayat-riwayat lain daripada Sayyidina Ali, bahawa Sayyidina Ali ni pernah akala ka'kan, dengan mana Sayyidina Ali pernah makan kek dalam keadaan mengiring, duduk kiri gitu. Maka ada ulama-ulama sebut pun dibolehkan kita makan dalam keadaan bersandar, tetapi makanan tersebut mestilah makanan yang benda kecil-kecil. Contohnya kita duduk sambil tengok bola, duduk ngiring gitu, nyandar, makan kacang ke, makan popcorn ke, makan benda-benda kecil. Adapun makan nasi, maka tidak dibolehkan. Kerana apa kan? Kerana ia seolah-olah menunjukkan seorang itu takabur. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah bersandar ni benda makruh dah, lebih-lebih lagi kalau baring, lebih-lebih lagi makruh. Hadis yang seterusnya, haddatsana Muhammad bin Bashir, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Ali bin Abi al-Aqmar qala sami'tu Aba Juhayfah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqi'a. Daripada Abu Juhayfah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidak makan sambil bersandar. Hadis lebih kurang sama juga daripada hadis yang kedua itu. Kemudian hadis yang terakhir, haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Isra'ilu As-Simak bin Harbin An-Jabir bin Samurah. Daripada Jabir bin Samurah berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Katanya bahawa aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an, yakni bersandar, ala wisadatin, pada sebuah bantal. Wisadah ini adalah bantal, iaitu kata ulama bantal wisadah ni adalah bantal yang panjang. Bantal yang panjang, maka diletakkan di sebelah kiri kalau Nabi nak duduk sebelah kiri, dan diletakkan sebelah kanan kalau Nabi nak duduk sebelah kanan. Maka dalam riwayat ini dia tak sebut bahawa Nabi ni duduk tokat dengan bantal ni belah kanan ke belah kiri. Berbeza dengan hadis yang kita baca mula-mula sekali, dia kata Nabi SAW menyandar, mengiring di sebelah kiri. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang lain lagi kita dapat lihat bahawa salasatun la turaddu, tiga benda yang tak boleh tolak, yang Nabi anjurkan supaya jangan tolak benda tu. Apa dia? Yang pertama adalah al-wisadah, iaitu bantal. Bila kita pergi jalan rumah orang bagi bantal, jangan dah ambil, maka ambil lah. Yang kedua ad-duhnu, ataupun wangian, at-tayyibu, iaitu wangian. Maka Syekh Yusri hafizallahu taala ajar, kalau seseorang tu ulurkan kita minyak wangi, tak biasa kalau kita pergi jalan mana-mana orang bagi lesek minyak atar. Kalau kita nak minyak atar tersebut, nak untuk dia lesek kat kita, kita kena tadah gini. Lesek. Senang, bila dia lesek kita sapu, kita letak baju. Kalau kita tak ambuh, tapi dalam masa yang sama kita ni nak rai dia. Tak, dia nak lesek kat kita rai dia. Takut kalau kita tolakkan dia berasa hati.
Okay, kalau kita tak mampu minyak angin tersebut, maka kita kena buat gini. Bila orang tu leset, maka mudah kita sapu belakang, sapu punggung alik belakang ni. Gitu. Dan yang ketiganya, benda yang Nabi dak bagi tolak adalah al-laban, yakni susu. Dalam satu kisah, sewaktu dihidangkan kepada baginda Nabi SAW kambing, Nabi duduk dalam keadaan kurfusa, ataupun lebih kepada duduk tak nak makan, iaitu kaki kanan sebelah akak, kaki kiri alik dalam, duduk begitu. Kemudian ada seorang tanya Nabi SAW, "Ma hadzal jisah?" Kenapa ni cara menduduk ni? Maka Nabi SAW menjawab, "Annallah ja'alani 'abdan karimah wa lam yaj'alani jabbaran 'anida." Kata Nabi SAW, aku dijadikan Allah sebagai hamba yang mulia, bukan seorang yang samsing. Sebab itu Nabi SAW ajar kepada kita untuk duduk sedemikian, menunjukkan bahawa duduk yang sedemikian duduk yang tawaduk, jadi duduk seorang hamba. Sebab itu kita lihat baginda Nabi SAW dalam kehidupan dia ni dak rajin makan atas meja, dak rajin makan atas kursi. Nabi ni duduk di bawah sahaja. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sikit lagi, iaitu pada bab mendatangkan, bab yang ke-23. Bab ma jaa fi ittikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni pun pula bab berkenaan dengan fi'lun Nabi. Yani bagaimana cara Rasulullah bersandar. Tadi cerita pasal tempat Nabi bersandar ke batal alik kiri, alik kanan. Ni bagaimana perbuatan Nabi bersandar itu. Hadis yang pertama disebut An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita buat dulu hadis sikit ya, dua lagi. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang syakiya, yakni ai maridun, yakni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, fa kharaja yatawakkau ala Usamah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan yatawakka, bersandar kepada Usamah bin Zaid. Yakni bersandar sama ada Nabi bersandar dekat bahu, dengan bahu dia, ataupun yang kedua disebut oleh ulama, Nabi ni tokak, yakni Nabi SAW pegang tangan Usamah supaya Sayyidina Usamah bin Zaid ni pimpin dia untuk bawa Nabi pergi masjid. Wa alaihi thawbun qitriyun, dan ketika itu Nabi SAW memakai kain kitri, yakni itu kain yang diperbuat daripada qatar, yang diselempangkan ke bahunya. Yakni kain kitri tersebut dibuat Nabi buat gini, diselempangkan ke bahunya. Qad tawashshaha bihi fa shalla bihim, kemudian beliau pun solat berjemaah bersama para sahabat. Yakni ketika itu Nabi SAW menjadi imam kepada para sahabat. Hadis yang seterusnya, Al-Fadl bin Abbas qala, daripada Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas ini adalah adik-beradik kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dia di antara anak Sayyidina Abbas yang besar sekali, tua sekali ya. Maka diceritakan oleh ulama berkenaan dengan Al-Fadl bin Abbas ini, satu ketika dia ni dengan Nabi SAW tengah naik kuda, tiba-tiba ada seorang puang lalu tiba-tiba ada seorang perempuan yang cantik, rupa yang cantik, berhenti nak pergi bertanya dengan baginda Nabi SAW. Maka ketika mana perempuan tu bertanya, kemudian Al-Fadl bin Abbas ni tiba-tiba pusingkan muka, tengok orang puan tu sebab comel, tengok. Lalu bila tengok, kemudian Nabi SAW slow alihkan muka dia, alihkan pandangan dia daripada melihat perempuan tersebut. Lalu bila mana Nabi alih, kemudian Nabi pun jawab soalan yang ditanya oleh perempuan tersebut. Kemudian tiba-tiba
Fadl bin Abbas ni pun pusing kali kedua. Tengok lagi apa tu. Sebab comel. Lalu Nabi pun pusingkan balik muka tersebut 2 kali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laka ula wa lakal ula wa alaikal thani. Yani pertama itu mu tengok tu rezeki. Dan yang kedua itu tak ada hak dah bagi kamu. Nak kabarnya di sini adalah bahawa lelaki ni suka tengok benda yang comel. Kemudian tetapi jangan jadikan melihat benda yang comel itu satu kebiasaan. Tak. Yang pertama itu rezeki, dan yang kedua itu tidak lagi hak kamu. Yang ni tak boleh tengok dah. Kemudian apa Fadl bin Abbas ni kata, qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke dalam bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mardihi alladhi tuwaffi fihi. Ketika mana aku masuk ke dalam bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau sedang sakit. Yang ni ketika mana Rasulullah ni nak wafat dah. Rasulullah sakit sebab kata ulama Rasulullah ni time dia nak wafat ni Rasulullah sakit. Sebab apa sakit? Di antaranya punca diracun oleh orang perempuan Yahudi. Sebab ada satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh seorang Yahudi, lalu dihidangkan daging-daging. Kemudian ada sahabat-sahabat yang makan, dan apabila sampai dekat Nabi nak makan, tiba-tiba daging tersebut katanya bahawa aku ni sedang diracun. Aku ni diracun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tergigitlah sikit. Maka kata ulama, maka sedikit yang Nabi gigit itu, sedikit racun yang Nabi gigit itulah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sehingga nak wafat. Wa ala ra'sihi isabatun safra, dan ada kain berwarna kuning yang mengikati kepala beliau. Maka kata ulama, kain yang diikat yang menjadi warna kuning ini kerana ubat-ubat yang diletakkan di dalam kain tersebut. Nak apa nak suruh, bila mana ubat tersebut diletak dalam kain, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat dekat kepala, sehinggalah menyebabkan berwarna kuning kain tersebut. Fasalamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi Al-Fadl ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Fadlu, maka kemudian beliau memanggil wahai Fadl. Maka kata ulama di sini seolah-olah adanya kalam yang dihazafkan. Apabila Fadl bin Abbas ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah bermakna Rasulullah ni tak jawab salam. Tak, maka ini seolah-olah dihazafkan di sini. Rasulullah jawab salam, kemudian Rasulullah pun memanggil faqala ya Fadlu, kemudian Rasulullah memanggil wahai Fadl. Qultu labbaika ya Rasulullah, ai ijabatun ba'dal ijabah. Jadi wahai Rasulullah, aku menyahut, yakni aku di sini wahai Rasulullah. Qala ushdud bihadhihi al-isabatu ra'si, tolong perkuatkan ikatan kain di kepalaku ini. Kenapa kena perkuatkan? Kerana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Maka bila kuatkan ikatan tersebut, dapat meredakan sedikit sakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rasa. Qala fa fa'altu thumma qa'ada fa wada'a kaffahu ala mankibi. Maka Al-Fadl ini bercerita, aku menuruti permintaan beliau. Kemudian beliau duduk. Thumma qama fa dakhala fil masjid wa fil hadits qissah. Dan meletakkan kedua tangan beliau di atas bahuku. Sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan masuk ke dalam masjid. Dalam hadis ini ada kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini cerita bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tokak, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Al-Fadl ini, Al-Fadl bin Abbas, pegang bahu untuk bangun. Nabi pegang bahu dia, kemudian Nabi pun pegang tangan dia. Kemudian Al-Fadl ini pun eratlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi masjid.
Pun apabila kita teliti, kata ulama, di dalam riwayat yang lain sebut bahawa ada lagi seorang sahabat yang mana yang ada ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta dengan al-Fadl ini tadi. Dalam hadis ini kita baca seorang je, tapi dalam riwayat yang lain ulama temui bahawa ada lagi seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ali. Maka hadis yang tidak disebut Sayyidina Ali ini, kata ulama bahawa hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah tidak sebut Sayyidina Ali ini sebab apa? Sebab terasa dengan Sayyidina Ali. Kisah dia panjang, itu kisah berkenaan dengan hadis ifki yang mana Sayyidina Aisyah difitnah. Lalu bila mana kata Sayyidina Aisyah difitnah, Sayyidina Ali ni bagi tahu kepada Nabi supaya ceraikan Sayyidina Aisyah. Maka oleh sebab demikianlah Sayyidina Aisyah terasa dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah habis sudah perbahasan kita berkenaan dengan 3 bab cara Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, dan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Dan insya-Allah pada masa yang akan datang kita akan sambungkan kembali hadis bab berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, dan juga makanan, jenis-jenis makanan yang dimakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar itulah perbahasan kita pada malam ini. Moga-moga dengan bacaan kitab Syama'il Muhammadah ini mendatangkan rasa rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendatangkan kasih cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.